Okay, selamat petang. Sorry, there are drilling sound just now. Okay, Zoom. Dengar tak that sound? Oh, very soft. Tak dengar eh? Nothing. All good. Okay, noted. Thank you so much for the response. So we have 41 times 2 is 39. We have 39 in the room. So yesterday we have around 35, right? So we have additional students for today. As I mentioned yesterday that we expect to have more than 40 students because your friends around, I think around 132 students did not have a class yet. Okay, welcome to Bahasa Kebangsaan A. And today is our first lesson. So yesterday we already go through about pengenalan modul Bahasa Kebangsaan A. I will show my screen sebab ada penambahan dalam Times. Kalau siapa ada yang dah tengok lah. Okay. Semalam ada tentang rakaman kuliah pengenalan modul dan juga himpunan nota kuliah format PDF. Okay. Nota kuliah ni, rakaman kuliah adalah rakaman yang kita buat semalam. Okay, yesterday recorded session. So I put here, so you click on the time here. So it will bring you to the kelas 2 M2 K2 apa nama benda ni? minggu 2 Oh, YouTube channel. Okay, clear? Okay, it will bring you to the YouTube channel. So, M stand for week, Then you can YK watch stand for what class. we discussed yesterday. So, But actually I did do some editing sebab semalam kan kita dekat-dekat 2 jam kan. So masa-masa yang tak perlu tu, contohnya masa kita rehat 10 minit, then I already remove. So next one you can see actually the time there 1 hour 30 minutes. Actually we meet up more than 1 hour 30 minutes. Okay, I already itulah padam semua masalah teknikal semalam kalau ingat. Jadi section 2 dekat sini. And you should expect the same format untuk rakaman kuliah dekat bahagian sejarah bahasa Melayu nanti. Duduk kat bahagian ni lah nanti. Dekat bahagian bawah ni. Bawah baca buku teks OUM Bahasa Kebangsaan. Jadi kat mana, if you ask me where I can find the recorded video, everything I put in Times. Okay. If you cannot go to your Times yet, so you want to watch the recorded video, so you can go to the YouTube channel, find Miss Lecturer. I rasa I seorang je Miss Lecturer dekat dalam tu. So find Miss Lecturer dan tengok the latest video. Ada 2 video dekat situ. Section 2 is your section. Okay. So you can watch. Okay. Anything for yesterday material? Totally understand? Boleh fahamkan? Okay, tak ada persoalan. Pelajar-pelajar baharu, kita ada new students, any question? Okay, kalau tak ada, hari ni kita akan pergi tentang sejarah bahasa Melayu. Kita akan belajar tentang sejarah bahasa Melayu. Maybe some of you already go through this topic by your own sebab ada yang dah buat quiz. Bagus, sangat bagus. Keep it up a good job. Hari ni kita akan go through sejarah bahasa Melayu dan kemudian kita akan buat quiz sikit. Kita akan buat Kahoot. Okay. Mana nota? Okay. Hari ni kita akan belajar tentang sejarah bahasa Melayu. Saya tahu. I know bila kita sebut tentang sejarah je mesti macam, oh it's history. Kenapa kita kena perlu belajar sejarah? Sebenarnya bila kita belajar sejarah, little bit pasal sejarah, kita tahulah tentang apa orang kata asal usul kita. Macam mana dulu sebenarnya dikatakan orang Melayu itu adalah pendatang di tanah Melayu. Pernah dengar tak?
orang Melayu pendatang di tanah Melayu. Sebab dia kata orang Melayu, the original people of tanah Melayu is not orang Melayu. Ada rumours 2-3 tahun lepas lah ada orang yang keluarkan pernyataan tersebut. Pernah dengar tak ada orang cakap Hang Tuah itu berbangsa Cina? Pernah dengar tak? Ada. Mungkin tak pernah dengar, sekarang ni anda dengar. Dulu memang kita ada dengar lah, ada yang cakap okey sebenarnya Hang Tuah tu seorang yang berbangsa Cina, bukan Melayu. Macam itulah. Banyaklah sebab benda tu sejarah. Setakat mana kita tahu sejarah? Bila sejarah ni kita dapat tahu bila kita dokumentasikan dengan baik. We do a proper documentation, then we can know our own history. Kalau tak ada proper documentation, maka payahlah. Macam mana kita nak dapatkan catatan yang orang buat dulu kalau dia orang tak pernah buat. Luckily now we have like in the 13th century, 12th century, people already like open their eyes to do documentation. Contohnya macam catatan Laksmana Cheng Ho. Siapa itu Laksmana Cheng Ho? Nama pun dah macam seorang yang berbangsa Cina. Siapa itu Laksmana Cheng Ho? Tahukah anda? Ni orang Malaysia ke orang mana ni? Okay, Laksmana Cheng Ho adalah seorang Laksmana ataupun pembesar di kerajaan Cina, di dinasti Cina. Dinasti mana saya tak ingat, tapi abad yang ke-7. Mungkin siapa yang ingat dinasti tu boleh ni lah kot. Boleh bagi tahu. Saya tak pasti, saya rasa bukan, saya rasa dinasti Ming kot. Dia berlayar ke tanah Melayu pada masa tersebut dan dialah orang pertama yang merujuk perkataan Mo Loyu dengan dialek Cina dia, dengan pilat Cina aksen dia. Disebut Mo Loyu, tetapi bukan merujuk kepada orang tetapi merujuk kepada kerajaan yang ada di Jambi ketika itu. Kenapa Jambi bukan Melaka? Sebab untuk Melaka sebenarnya kita ada Melaka pada abad yang ke-13, bukan abad yang ke-7. Okay, jadi kita akan tengok tentang sejarah bahasa Melayu. Kita akan lihat tentang perkembangan, the development of the history of bahasa Melayu dari sudut etimologi kata Melayu itu sendiri. Macam mana kata Melayu itu berasal? The first thing is from Cheng Ho, dia kata pada masa dahulu bila dia datang berlayar ke tanah Jambi, Jambi ni kerajaan di Indonesia tau. Kalau anda ingat Putera Melaka. Putera Melaka siapa? Siapa Raja Melaka yang pertama? Siapa yang buka Melaka? Adik-adik sekalian, siapa yang buka Melaka? Siapa yang duduk bawah pokok Melaka yang tengok Kijang lawan dengan anjing tu? Paramiswara. Paramiswara ni datang dari mana? Adakah dari tanah Melayu? Sebenarnya Paramiswara ini adalah seorang putera dari Majapahit. Kemudian dia lari ke Temasek. Temasek pada masa dahulu adalah Singapura. Okay, dari Temasek dia datang ke Melaka, pada masa itu Melaka tak ada lagi. Okay, jadi kerajaan di tanah Melayu pada masa dahulu yang terawal sekali kita ada Kedah Tua. Yang sekarang ni masih kita dapat lihat peninggalan dia di Sungai Batu dan juga Lembah Bujang. Okay, jadi pada abad yang ke-7 ni Indonesia tak ada lagi. Sekejap. Okay. Indonesia tak ada lagi Malaysia tak ada lagi pada masa ni, dan Indonesia tu sebenarnya kita kenali sebagai bahagian Nusantara. Pernah dengar kan? Nusantara, satu kerajaan Melayu yang sangat besar lah, yang sangat kuat. Jadi Kepulauan Jambi ni adalah sebahagian daripada Nusantara. Jadi Laksmana Cheng Ho datang ke Nusantara pada masa tersebut dan dia merujuk Melayu tersebut adalah kerajaan yang terletak di Jambi. Okay? Yang terletak di Jambi. Dia tak rujuk kepada orang. Dia tak rujuk kepada bahasa tapi rujuk kepada orang.
Dan perkataan Melayu yang pertama yang dicatat adalah yang diperoleh di patung, sebuah patung di Padang Roco di Batanghari, Jambi, Indonesia. Yang terletak kerajaan inilah. Dia jumpa pada abad yang ke-13, tapi mungkin patung tu usianya lebih awal lah. Okay? Jadi istilah Melayu sebenarnya merujuk pada kerajaan, sehinggalah kerajaan Melaka tu buka. Jadi Melayu itu merujuk kepada sesuatu yang lebih besar lah. Okay, merujuk kepada kerajaan dan kemudian barulah merujuk kepada bangsa dan juga bahasa, kerana kena tahu port yang paling besar di tanah Melayu pada masa tersebut pada abad yang ke-13. Okay, abad yang ke-13 ialah Melaka, kerana Kedah Tua ni dia famous ataupun gemilang pada abad yang kedua. The Old Kedah Kingdom. Very famous as a international port at 2nd century. Jadi lepas tu we have Melaka as a international port and everybody want to come to Melaka because we have a lot of apa orang kata raw material. Kita ada biji timah, kita ada rempah, kita ada barang-barang yang dibawa oleh negara-negara lain. Kerana bila mereka datang ke Nusantara, mereka sangat suka tambahnya di Melaka. Okay? Hal ini disebabkan oleh kedudukan geografi Melaka tersebut. Dan pada tahun 1972, UNESCO mengiktirafkan Perkataan Melayu merujuk pada bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Madagaskar. Kerana di kawasan-kawasan ini pun mereka ada juga orang yang berbangsa Melayu yang menuturkan bahasa Melayu. Okey, ini adalah peta kepulauan Melayu ataupun peta kepulauan Nusantara pada masa dahulu. Dan juga peta kepulauan ni adalah peta yang mewakili penutur bahasa Melayu pada masa tersebut. Jadi kita tengok kat mana Malaysia. Tanah Melayu di sini. Okay, saya tukar. Sini tanah Melayu. Kemudian kat atas ni kita ada China, kita ada India. Okay. Sumatera di kawasan sini. Jadi Melaka, kita ada Selat Melaka. Okay, di sini adalah Selat Melaka yang selalu dimasuki oleh mana-mana kapal lah. Sebab itulah mereka suka datang ke Selat Melaka disebabkan oleh Selat Melaka ni sebenarnya terlindung antara Sumatera dan juga Semenanjung Malaysia. Bila dia terlindung, maksudnya angin monsun direct datang dekat kapal. So bila a direct wind hit the ship, so what happened to the ship? Musnahlah kan, damage. Sebab tu mereka suka datang ke Melaka disebabkan oleh the strategic geography location because of the two country. So angin monsun tu dapat di orang kata apa, diminimumkan. And another one, we don't have any pirate attack dekat Melaka. Tak ada lanun. Lanun paling banyak dan sekarang pun masih ada lanun di kawasan ni. Paling banyak di antara kepulauan Sabah dan juga Philippines. Hal ini kerana undang-undang Melaka yang sangat ketat dan mereka sangat membantras pirate ni, lanun-lanun ini. Okay. Kemudian kita dapat lihat bahawa kita ada Madagaskar. Daripada Madagaskar kita ada daripada Taiwan, kita ada daripada Hawaii. Hawaii pun part of the yang menuturkan bahasa Melayu. Cuma mungkin the language that they use is not similar to what we use now. It's really different. But bahasa induk dia, the the main language dia adalah sama. Okay, kemudian kita ada di Pulau Easter. Kemudian di New Zealand pun ada, kita ada orang Maori. Okay, kita tengok macam mana bahasa tu berkembang. Tahu tak perkataan hulu? Pernah dengar tak perkataan hulu? Hulu Tembeling, Hulu Selangor, Hulu Terengganu, Hulu Kelantan. Okay, pernah. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah. Okay. Hulu sungai. Sungai, a river. Normally a river dia ada punca dia lah.
satu tempat yang utama dia, iaitu kita panggil hulu. Jadi hulu sungai ni adalah satu tempat yang macam kepala sungai tersebut lah. Jadi sekarang hulu ni kita dalam bahasa Melayu kita ada merujuk kepada kalau kita rujuk head, okay, in bahasa Inggeris our head, dalam bahasa Melayu kita panggil kepala. Okay, tetapi di Hawaii tak silap saya dia panggil sebagai ulu pada masa dahulu lah, mungkin sekarang dah berubah mengikut oleh perkembangan bahasa mereka lah. Di Thailand pun ada satu tempat tu dia panggil kepala ni ulu. Bukan kepala tapi panggil ulu. Kita dah mengalami revolution, kepala panggil head. Tetapi sebelum kepala kita memang ada panggil kepala ni sebagai ulu. Kita dah mengalami revolution. Dari situlah kita lihat bahawa dari situlah kita lihat bahawa adanya persamaan antara perkataan ulu, kepala dengan ulu ni. Okay, ini dari kajian linguistik lah. Dia akan tengok macam mana perkataan tu sama. Okay, contohnya, contoh lain, mungkin dalam satu-satu dialek di Malaysia ataupun bahasa di Malaysia, dia sebut lain sikit. Dia macam, tahu tak apa itu makan? You know what is makan? A verb, makan, eat, right? Okay. Yes, eat. Orang Kelantan sebut lagu mana? Macam mana orang Kelantan sebut? How Kelantanese pronounce makan? Have you heard before? Pernah tak? Mungkin pernah kot. Dia sebut make. Terengganu dia akan sebut makang. Kelantan, Terengganu. Kalau pergi dekat satu tempat dekat Hulu Pahang, dia sebut makat. Makan ni dia jadi makat. So perubahan berlaku di akhir kata ni. Dan sebenarnya perubahan-perubahan ni kita boleh juga kaitkan dengan apa orang kata macam perubahan dari segi dialek bahasa tersebut, sama ada dialek tersebut adalah pure dari Malaysia ataupun sebenarnya dia adalah ada persamaan dengan tempat-tempat lain. Contohnya makat ni bukan sahaja di Malaysia sahaja sebut, makan ni kat Malaysia sahaja. Makat ni satu lagi kita sebut di satu tempat di Thailand. Satu tempat di Thailand sebut makat sama. Makat kita sebut di Hulu Pahang, makat juga disebut di satu tempat di Thailand. Jadi mungkin ada persamaan. Ini adalah dari kajian bahasa. Jadinya sebenarnya kita ada adik-beradik antara bahasa-bahasa di tempat-tempat sekeliling kita. Okey. Sebelum kita pergi kepada asal-usul bahasa dengan lebih mendalam, saya nak cerita sikit tentang asal-usul bangsa Melayu. Macam saya bagi tahu tadi, awak pernah dengar ada orang mengatakan, there is a rumors say Malay is not the original people of the tanah Melayu. It's not the original people of the Malay archipelago. Okay, hal ini disebabkan hujan ke? I think so. Okay, hal ini disebabkan bahawa ada dua teori asal-usul bangsa Melayu. Awak tengok kat sini. Datang dari Yunan, datang dari Borneo. Okay, yang datang dari Yunan ni adalah dari utara China. Okay, utara Taiwan. Datang daripada utara Taiwan. Sebelum adanya Taiwan, saya rasa Taiwan tu part of the China. Okay, sebab China besar kan. Correct me if I'm wrong. Okay. Dia ada dua jenis manusia yang bernama Melayu ni datang ke tanah Melayu pada masa tersebut. Okay, pertama sekali kita panggil sebagai Melayu Proto. Melayu Proto ni adalah orang Melayu yang datang pada tahun 2500 tahun sebelum Masihi. Okay, 250 years before Masihi. Now we are already 2021 after Masihi, after death, kan, AD. Kalau 250,000 tahun sebelum Masihi, maksudnya 2500 before
before Christ, BC, before century. Okay, maksudnya sama tua dengan Mohenjo-daro, Harappa, Mohenjo-daro di Taman India tersebut, sama tua. Okay, dia datang ke tanah Melayu dan dia menduduki di tempat-tempat seperti di sungai dan juga pantai, dan dia mencari tempat-tempat macam ni because it's easy to find the food. Kan? Kalau awak dicampakkan di hutan, boleh hidup tak? For sure you can live because you have river, you have pokok-pokok, all the pokok-pokok tumbuhan hijau, all the fauna. Boleh makan, flora pun ada, boleh makan. Jadi dekat situ kita dapat lihat bahawa apabila orang Melayu Proto ni datang, yang kali pertamanya kita kenali sekarang sebagai orang asli. Sebab mereka tinggal di kawasan-kawasan yang berhutan. Okay? Sungai. Mesti duduk kat kawasan hutan. Jarang mereka duduk kat pantai, tapi ada yang duduk kat pantai tapi sangat jarang. Okay? Orang asli ataupun sekarang ni kita panggil sebagai orang asal lah. Kemudian gelombang kedua, not yang pertama. Okay, copy and paste. Okay, gelombang kedua datangnya 1500 tahun sebelum Masihi. 1500 before century, they came from Yunnan, known as Melayu Dutro. Melayu Dutro is the Malay people that we known now. Okay, like me part of the Melayu Dutro dulu. So my ancestor is part of the Melayu Dutro. Okay, menduduki daerah pantai dan juga tanah lembah di Asia Tenggara, dan mereka dah pandai dalam cucuk tanam dan juga dalam shipping lah. Sebab tu Melayu Dutro adalah Melayu sekarang, manakala Melayu Proto adalah orang asli yang tinggal di kawasan-kawasan hutan. Masih lagi tinggal di kawasan hutan ataupun berdekatan dengan hutan. Okay, then we have golongan yang datang dari Pulau Borneo. Cuma linguists still actually try to find the best theory, which one is the correct one. Because ini masih lagi, ada lagi yang tak terima datang dari Yunnan, ada yang dah terima datang dari Borneo. So it's still debatable lah. Okay, datang dari Pulau Borneo. Pulau Borneo tahu kan kat mana? Ini Pulau Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Okay. Dan dia berjalan pergi ke Sumatera, dia berjalan pergi ke Philippines dan Taiwan, dan dia jalan pergi ke Jawa Barat dan juga Sumatera Selatan. Hal ini kerana pada masa tersebut, kalau kita tengok, kalau dia datang daripada China dekat sini kan, dia turun ke bawah and then dia terus datang ke sini. Kita nampaklah perjalanan dia tu dekat daratan. Kalau Pulau Borneo, saya tukar tulisan sikit. Okay, kalau dari Pulau Borneo, macam mana dia nak lalu? Kita ada lautan dekat sini. Ni semua lautan kan? Ni semua lautan, ni Sumatera. Macam mana dia nak lalu? Okay, sebenarnya satu masa dahulu di kawasan ni kita ada satu daratan yang kita kenali sebagai pentas Sunda. Okay, pentas Sunda. Pentas Sunda ini adalah daratan yang membolehkan manusia berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Sebab itulah kita ada teori mengatakan bahawa orang Melayu atau bangsa Melayu ni datang dari Borneo. Came from Borneo because we have a land that we can walk before the water level is keep rising. Until now pun I think it's keep rising kan. Dekat utara kutub utara pun dah semakin banyak ais ataupun glacier yang dah cair. Okay. So far so good. And can accept. Boleh terima pengajaran setakat ni. Okay. Salah silah bahasa Melayu. Okay, terima kasih Ryan. Okay, ini sebenarnya adalah salah silah ataupun rajah pokok untuk bahasa Melayu lah. Kita cari mana bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu adalah di bawah keluarga
Sumatera. Okey, jadi apa saja yang dituturkan di subkeluarga Sumatera ini kita dapat faham. Jadi saya kena check balik, betul tak Aceh? Okey, subkeluarga Sumatera, di bawahnya ada Melayu dan bila orang Aceh, orang Minang bercakap kita faham. Kita can still understand each other because actually we are from the same subkeluarga. We are same sub-family. Okay, bawah sub-family ni kita ada keluarga di mana kita panggil sebagai keluarga Nusantara. Di mana di bawah keluarga Nusantara kita ada 4 sub-keluarga iaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Philippines. Cuba tengok Philippines. Philippines ni kalau dengar dia cakap mesti tak faham. Tapi ada a few parts sebenarnya kita faham. Contohnya bila disebut perkataan anak. Ada satu lagu yang pasal anak tu. Dan anak di dalam Philippines merujuk kepada children or kids. Dalam bahasa Melayu pun merujuk children dan juga kids. Jadi sebenarnya we are from the same keluarga here. The same keluarga which is Nusantara. And then di bawah keluarga Nusantara ni sama dengan keluarga Nusantara kita ada Mikronesia, Melanesia dan juga Polinesia. Okay. Di mana keempat keluarga ini sebenarnya di bawah rumpun bahasa Austronesia. Ni bahasa Austronesia. Okay. Ada 3 rumpun keluarga utama, Austroasia, Tibet, China dan juga Austronesia. Jadi Austronesia ni adalah rumpun bahasa kita. Jadi bila kita dari rumpun bahasa yang sama, kita sebenarnya boleh ada lagi pemahaman mungkin 0 ke 15% sebab bahasa Polinesia ni adalah bahasa Hawaii. Tapi kalau kita pergi ke Pulau Hawaii kita faham ke apa dia cakap kan? Sebenarnya ada persamaan dari beberapa perkataan yang masih lagi diguna pakai pada masa sekarang sebab kita dari rumpun yang sama. Okey. Tibet Cina ni adalah bahasa yang dituturkan macam bahasa Thai, bahasa Burma, bahasa Cina, itu bawa masuk Tibet Cina lah. Austroasia ni bahasa yang dituturkan macam Hindi, bahasa Afrika yang kita tak faham. Okay? Dan sebenarnya ketiga-tiga rumpun ini di bawah filium keluarga bahasa Australis iaitu yang berusia lebih daripada 5,000 tahun dahulu. Okay. Pernah anda terfikir, have you think before, maybe you thought ke apa kan, what is the first language in the world? First language in the world. What is the first language in the world? Duduk-duduk tengok TV tu kan, tengok Netflix. What is the first language? We have, Malaysia saja we have 300 type of dialect. Sebab kita ada 70 kaum di Malaysia. Di dunia berapa sebenarnya bahasa? Ryan cakap Latin atau Sanskrit. Okay. Ramai yang mengatakan linguist, ramai yang mengatakan sebenarnya the first language actually is Yahudi punya language iaitu Hebrew. Okay, Hebrew. Not bahasa Arab, Hebrew. Okay. Sorry. Lepas tu, kita percaya dalam mana-mana bangsa pun, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi, agama Kristian, kita percaya the first person in this world actually is Nabi Adam kan? Kita percaya Nabi Adam adalah the first person. Tapi adakah Nabi Adam tu adalah orang yang tak ada pengetahuan untuk berbicara? Yang macam mana kita tengok dalam orang Polinesia, orang apa tu? Orang apa tu dia panggil? Orang-orang yang guna bahasa drawing tu kan? Yang 100 tahun, 100 tahun, 100,000 tahun dahulu, 200,000 tahun yang dahulu tu, adakah Nabi Adam yang macam tu?
Kalau dalam agama Islam, we believe actually Nabi Adam already have the ability to speak and do the communication. Okay, and this one language actually for the 100 years sampailah ni sejarah ataupun mitos saya tak pastilah, cuma saya ada dengar Raja Namrud, pernah dengar kan Raja Namrud? Raja Namrud dia suka buat piramid disebabkan oleh orang Egypt ni, dia mengatakan piramid is a sacred place for them, and then bila dia mati piramid ni akan membawa mereka kepada Tuhan lah. Siapa yang buat piramid ni tentulah rakyat-rakyat yang biasa ni. And then Raja Namrud ni dia kata dia adalah Tuhan. Okay? Dan pada masa tu dah ada agama Islam, tapi bukan agama Islam yang macam sekarang, sebab semasa kehidupan Raja Namrud tu Islam yang ada sekarang ni adalah Islam yang daripada Nabi yang lain lah. Okay, bukan nak berdakwah just to tell you the story. Dan Raja Namrud ni panggil semua orang, dia lelaki ni, untuk buat piramid untuk dia, untuk sampai ke Tuhan. Tuhan dekat langit lah. Dia nak juga sampai dekat sana. Jadi dengan kuasa Tuhan, keesokan hari bila dah half ke dah macam dah hampir siap. Dah hampir siap. Cuma tak siap sepenuhnya, cuma dah hampir siap. Tuhan jadikan keesokan harinya rakyat-rakyat mereka not speak the same language at all. They cannot understand each other. So that means yesterday I can understand what you speak. I can understand what you talk to me. Okay, but today I don't understand at all. They speak a different language yang diorang semua tak faham. Maksudnya di situlah orang mengatakan bahawa, ada mitos mengatakan bahawa berlakunya pelbagai bahasa yang sehingga sekarang ni dah menjadi bahasa-bahasa yang lain. Ada yang kata macam itulah. I'm not sure, it's a myth, mitos. Tapi mungkin juga betul. Sebab bahasa pertama di dunia dikatakan adalah Hebrew. So semua orang bercakap bahasa Hebrew. Jadi masa bila sebenarnya kita mereka develop the other language? Mesti ada sebab kan. Jadinya salah satu cerita adalah mereka mengatakan bahawa kejadian Raja Namrud tu lah. And then after the citizen can speak the other language, they cannot speak each other, they cannot understand each other anymore. Then rakyat-rakyat dia pun berhijrah pergi tempat lain. So they are pergilah move and separate to another part of the world. So that's why lah now we have the other language in this world. Okay, it's a myth. Okay, tapi mungkin betul. Jadinya berapa tuanya dunia kita pun tak berapa pasti sebenarnya. Okay, jadi kita masuk kepada salah satu bahasa ataupun subkeluarga yang kita akan bincangkan, iaitu jenis-jenis bahasa Melayu. We have 3 type of bahasa Melayu, which is bahasa Melayu kuno, klasik and also modern. The difference between kuno, klasik and also modern is the time frame. Bahasa Melayu kuno started from abad yang ke-7 until abad yang ke-12 or awal abad yang ke-13. Okay. Awal ataupun early 13th century or late 12th century. And then bahasa Melayu klasik start from abad yang ke-13 hingga abad yang awal abad yang ke-19. And now we are in bahasa Melayu moden, which is abad yang ke-19 until now lah. Okay, so we don't know either we're going to have another type of bahasa Melayu. So maybe in 20 or 30 years or 100 years, we don't know. But now we are in bahasa Melayu moden. Okay, bahasa Melayu kuno, klasik dan juga moden. Okay, we will go to the first type of bahasa Melayu kuno, which is first type of bahasa Melayu, which is bahasa Melayu kuno. It been used during the Kerajaan Sriwijaya.
Okay, kalau tengok dekat sini pun nampak mana ada kerajaan Melaka. Okay, kerajaan Melaka tak ada. Kita ada Sriwijaya, kita ada Palembang. Kita ada Kadaram ataupun Kedah. Pada masa ni disebut Kadaram sebab agama yang datang ke all Kedah Kingdom is Hindu-Buddha. Okay, Hinduism and also Buddhism. Kadaram ni sebenarnya nama India, nama Tamil yang dipanggil Kedah. The original nama is Kedah, tapi bila diorang panggil, diorang letak nama diorang sendiri iaitu Kadaram. Kemudian kita ada Langkasuka. Langkasuka ni adalah kerajaan yang kita namakan Langkawi sekarang. Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Itu sahaja kita ada pada masa dahulu pada abad yang ke-7. We only have a few kingdom. 1, 2, 3, 4, 5. Patalung sekarang dah jadi part of Siam. Okay, part of Siam. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja kingdom yang ada pada masa tersebut. Okay, that they use bahasa Melayu kuno because Kedah have a international port for that time. It's very large. Okay, the new research from University Science Malaysia founded that Lembah Bujang is not the old or the original of the port. Okay, actually they have another port dekat Sungai Batu. Berdekatan juga dengan Lembah Bujang, but we call it as a Sungai Batu. And then the age actually 2500 before Masihi. Before century. Okay. Same all as the Mohenjo-daro dan juga Harappa. Ini berdasarkan artifak-artifak yang dijumpai lah. They found a lot of artifak around 1 meter down of the surface actually. You can find in YouTube if you want to know lah. Kemudian berperanan sebagai bahasa lingua franca iaitu bahasa yang digunakan dalam perdagangan, pentadbiran, ilmu, agama, sastra dan juga budaya. This is because masa abad yang ke-7 they have a port. Bila ada port maka diorang ada administration. So the administration adalah pentadbiran dalam bahasa Melayu. So they use bahasa Melayu kuno. Ilmu dan juga agama because when they the people who come here they will bring religion together, which is pada masa tersebut kebanyakan daripada orang yang datang ke Kedah Tua ni adalah ataupun Sriwijaya ni adalah dari inilah India ke, dari China ke. So mereka membawa agama seperti Hindu Buddha dan juga Buddhism. Buddhism jumpa pada abad yang ke-6. Hindu kita tak tahu. Hindu memang kita tak tahu. Tak ada sejarah tentang bila tercatatnya ataupun bermulanya agama Hindu. Jadi bila datang ke Sriwijaya mereka campur dua-dua agama ni dan juga di Kedah Tua mereka campur kedua-dua agama ini menjadi Hinduism and also Buddhism. Sebab itulah mereka belajar ilmu dan juga agama. Sastra dan budaya, the sastra is more like the Sanskrit punya sastra lah. Epic Ramayana, saya dah tak ingat dah. Epik tersebutlah, kitab Mahabharata tu semua dia belajarlah pada masa tersebut. Okay. Ciri-ciri untuk bahasa Melayu kuno, yang pertama sekali kita tengok kita ada bunyi yang berbeza. Now we have 8 type of vocal in the bahasa Melayu modern, but the difference is ada yang sekunder dan juga primer. Tapi pada masa tersebut, zaman bahasa Melayu kuno ada 3 sahaja bunyi vokal. Bunyi separuh vokal W dan juga bunyi letupan untuk B, beh. Okay. Sangat terhad. Tak banyak pun. Sebab itulah bila kita lihat perkataan-perkataan, nanti saya tunjuk contoh perkataan untuk bahasa Melayu kuno adalah sangat berbeza dengan apa yang kita ada sekarang. Jenis tulisan yang kita ada, 4 jenis tulisan. Rencong, Kawi, Pallava dan juga Nagiri. 1, 2, 3 ni adalah pada abad yang ke-7, manakala Nagiri ni pada abad yang ke-9. Okay, nak tengok bahasa dia ataupun tulisan dia macam ni. Tulisan dia lebih kepada suku kata. Kita tengok ada ka, ga, nga, ta, da. Lebih kepada suku kata. Ini rencong ataupun kita panggil kerinci.
Kawi ataupun Jawa kuno pun sama juga. It's more to the suku kata instead of huruf yang kita ada sekarang. Palava pun suku kata. Tengok. Ta, ka, ga, ga, na, cha, cha. Okay, ini Palava. Dan kita ada Nagiri. Pun sama juga. Lebih kepada suku kata instead of huruf. Sekarang ni kita ada huruf sebab A, B, C, D, E, F. Macam tu kan. Kita buat dengan huruf. Bukannya dengan suku kata. Ini macam piktografi kan. Macam gambar itu. Tapi kalau kita tengok tulisan Palava, dia nampak juga macam tulisan Tamil a little bit. Untuk ciri bahasa seterusnya kita ada imbuhan. Di mana imbuhan ni dalam bahasa Melayu kuno ada 3 sahaja. Kita ada ma, mar dan juga ni. Okay, tengok ejaan dia. Mar lapas, ni parwat, muar marwat, kita ada ma mawa. Perkataan ma actually represent mem. Okay, for the active transitive verb. And then we have mar, now known as ber for active non-transitive verb. And then we have di for dulu kita kenali sebagai ni sekarang jadi di untuk passive verb. Okay, mar lapas ni dalam bahasa Melayu sekarang kita sebut sebagai berlepas. Sebab mereka tak ada i. Mereka ada a, i, u sahaja. 3 huruf vokal. Ni parwat, diperbuat. Marwat, mar ni adalah buat, w tu sebenarnya b, berbuat. Mamawa, what is mamawa? Can you guess what is mamawa? Ma, tengok sini. Vokal ma kita ada mem. Membawa. Yes. Lee Anson, you got correct. So, membawa. Okay. Okay. Kosakata pada masa dahulu kita banyak menggunakan Sanskrit seperti yang anda tahu di mana bahasa Melayu kita sangat bergantung kepada Sanskrit because we only have 500 word masa dulu. 500 patah perkataan sahaja. Di 500 patah perkataan kita tak boleh hidup. Bahasa kita mungkin bahasa yang dah mati. But with the learn process from another language, actually now we have more than 200,000 words. Okay, pada masa sekarang sangat banyaklah sebabkan kita pinjam original from bahasa Sanskrit, lepas tu kita pinjam dari Portugis, kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Parsi, so it's various. Kenapa kita gunakan bahasa Sanskrit hari ini disebabkan bahasa Sanskrit tu dia punya status dia sangat tinggi. Kalau di tamadun India untuk belajar bahasa Sanskrit ni kena tengok warna kulit. Kalau kulit putih dari kalangan orang Brahmin barulah boleh belajar bahasa Sanskrit. Tapi kalau kulit gelap yang dari golongan Paria tu cannot. Tak boleh belajar sebab dikatakan bahawa mereka bukanlah dari kasta yang tinggi kan kalau orang ingat. Sebab itulah dia kata merupakan bahasa golongan bangsawan di tamadun India dan statusnya tu masih dibawa sehingga ke tanah Melayu. Bahasa Melayu masih kurang kosakata, saya kata tadi 500 word. Wujudnya hubungan antara penutur bahasa Melayu kuno dan juga penutur bahasa Sanskrit disebabkan mereka belajar sastra, budaya, belajar belajar ilmu agama kan. Jadinya adalah hubungan komunikasi di situ. Okey. Kenapa kita tahu bahawa wujudnya bahasa Melayu kuno di Malaysia ataupun tanah Melayu pada masa dahulu? Pertama sekali disebabkan oleh bahan bukti. Kita dapat lihat bahawa bahan bukti ini dia tulis dekat batu, bukan tulis dekat kertas.
kertas dijumpai pada abad yang kedua oleh tamadun apa? Siapakah, tamadun manakah yang menjumpai penemuan kertas? Penemuan kertas ditemui oleh tamadun mana? Which civilization found how to make a paper? Egypt. Egypt dia buat melalui pokok kan. Tapi kulit pokok dia tak proses. Dia not process. Dia proses macam mana paper yang kita gunalah macam masa sekarang. Sebenarnya revolution of paper yang dijumpai adalah dari tamadun Cina. Orang di Cina sayang, okey, orang tamadun Cina jumpa pembuatan kertas yang akhirnya jadi seperti kertas yang kita guna sekarang ni pada abad yang kedua, iaitu pada tahun 100 Masihi. Tetapi pada masa tersebut paper is very costing sebab tak ramai orang boleh guna paper sebab mahal lah kan, nak kena import daripada China. Lepas tu kalau sekarang ni memanglah kita beli kat Shopee barang it's only like take 7 days, lepas tu dah dapat dah. Kalau pada masa dahulu 7 bulan. Mungkin belum tentu sampai 7 months sebab nak kena pakai ship kan. Jadi paper is very costing, that's why they use anything that they can get. Either is a cow leather, is a sheep leather, is a pokok ke, yang papyrus tu kan. Batu ke yang diorang boleh okey. Jadinya batu bersurat kurun ke-7 menggunakan batu di mana 4 batu ini sangat terkenal lah. Jumpa dekat Palembang iaitu Kedudukan Bukit, Talang Tua, Kota Kapur dan juga Karang Berahi, di mana Pulau Bangkit dalam Majapahit, di Jambi dan juga di Palembang. Jumpa benda-benda ni semua yang ditulis dengan tulisan Pallava. Okay? Menggunakan tulisan Pallava, dan batu bersurat kurun ke-19 menggunakan tulisan Nagiri, satu-satunya, tapi saya tak ada gambar. Saya ada gambar yang ini saja. Batu bersurat Kedudukan Bukit Palembang pada abad yang ke-7. Kemudian ada Talang Tua di Palembang macam ni, ini rupa dia. Kemudian ada Pulau Bangka, Kota Kapur, dia sangat tinggi. Nama batu surat di Kota Kapur ni macam nama daerah lah kat mana diorang jumpa. Ini Karang Berahi di Jambi pada abad yang ke-7. Okay, tapi tak jumpa untuk Nagiri. Saya minta maaf sangat-sangat tak dapat nak tunjuk. Jadi itu adalah berkaitan dengan bahasa Melayu kuno yang mana dari segi tulisan memang sangat-sangat kita tak faham. Melainkan kalau kita nak guna sekarang boleh, tak ada masalah. Boleh jadi orang kata apa, secret language between you and also your friends. Gunalah beberapa suku kata yang ada kan. Okay. Kita boleh pergi sikit tak bahasa Melayu klasik, kemudian kita rehat sekejap. Okay. Untuk bahasa Melayu klasik bermula pada peralihan antara bahasa Melayu kuno dan juga klasik. Bahasa Melayu kuno akhir dia pada abad yang dia mula. Bahasa Melayu klasik dia Bahasa Melayu klasik dia bermula pada akhir abad yang ke-12, awal abad yang ke-13. Okay, jadi ini adalah peralihan bahasa Melayu kuno kepada bahasa Melayu klasik. Sebenarnya bila kita tengok, nanti saya akan tunjuk dekat kamu, the difference between bahasa Melayu kuno and klasik, you can say, it's totally different. Okay, dan bahasa Melayu klasik ini kita kaitkan, they have influence from Islam, from Arab. This is because for bahasa Melayu klasik, remember in your mind, it involve Melaka. Okay, it involve Melaka. Then you can see here we have Kesultanan Melaka. Ejaan jelas lain. Dulu panggil Malaka, sekarang kita panggil Melaka. Okay, kita ada Selangor, tadi tak ada Selangor. Kita ada Perak, tadi tak ada. Penang, sini ada Penang, sebelum ni tak ada. Langkasuka dah jadi Langkawi. Kedah still have. We still have Kelantan, Terengganu. We still have Pahang, tadi tak ada. Now we have Ujung Tanah is Johor, and then we have Temasek here, if you can see. So, kalau ingat awak belajar TITAS ataupun Malaysian Studies, kerajaan yang ada raja ataupun sultan tu,
adalah kerajaan-kerajaan yang awal lah. Kecuali Melaka. Sebab Melaka selepas Raja Melaka tu pindah ataupun berlari ke Johor, jadinya dah tak ada pewaris tahta di Melaka lah. Sebab itulah Melaka tak ada raja walaupun permulaan Melaka tu ada raja. Okey. Bahasa Melayu kuno dikaitkan dengan agama Islam dan kemasukan bahasa Arab dan juga Parsi. Banyak menggunakan bahasa Arab dan juga Parsi sebab my nephew. Okay, banyak bahasa Arab dan juga Parsi kerana pada masa ni orang yang beragama Islam kebanyakannya adalah orang Arab lah dan juga Parsi. Okay, kosakata dia masih menggunakan kosakata bahasa Sanskrit. We cannot take out the Sanskrit word sebab benda tu dah semati, dah sebati already like be in our life kan. So dah tak boleh lah nak kena buang tiba-tiba like that. So ini adalah contoh untuk bahasa Sanskrit. Kita ada rupa, sendi, lidah, masa, senda. Senda ni maksudnya senda gurauan. Like lauta, something like that. Dewasa, udara, gerhana, gula, gergaji, masyghul. Sekarang kita tak pakai masyghul lah, kita pakai bersedih. Mabuk asmara, orang yang bercinta, kita panggil edan kasmaran. So this is some of the Sanskrit word that we still have. Gula, every day we use. Sugar kan? Gula from Sanskrit. Masa from Sanskrit. Our tongue is from Sanskrit. Kita belajar cakap bahasa Sanskrit sebenarnya every day. Okay, then we have imbuhan. Okay, tadi imbuhan we learn about imbuhan awalan. Now actually we have also imbuhan akhiran. Man, wan, wati. Ada satu lagi maha. Maha ni imbuhan awalan. Jadinya masih menggunakan bahasa Sanskrit disebabkan oleh orang kata apa tahap ataupun darjat bahasa Melayu Sanskrit tu masih lagi tinggi lah. Okay. Kemudian kita ada tulisan. Tulisan untuk bahasa Melayu Sanskrit ni ada satu sahaja, ada dua iaitu tulisan Jawi dan juga Rumi. Kalau kita tengok bahasa Melayu kuno tadi ada 4, 5 lah tulisan Ponegiri. Tapi jenis tulisan ni semua lain. Sekarang dia orang pakai tulisan Jawi yang macam Arab sikit dan juga ada tulisan Rumi. Disebabkan oleh dah ada pengaruh daripada negara luar dan menggunakan 2 jenis sistem tulisan sahaja. Dan sekarang pun kita masih mengekalkan 2 jenis sistem tulisan iaitu Jawi dan juga Rumi. Ciri bahasa mempunyai pengaruh daripada Arab dan juga Parsi, di mana untuk pengaruh bahasa Arab dia lebih kepada is more about religion, Islam religion. Okay. Meanwhile for Parsi dia lebih kepada kehidupan seharian. Okay. Ini sebahagian dari tajuk je lah, sebahagian daripada apa yang kita pinjam sahajalah. Okay. Ciri-ciri bahasa dia yang lainnya kita ada laras. Tadi kita tak sebut pasal laras sebab dia ada catatan yang mengatakan bagaimana laras bahasa Melayu kuno. Tapi untuk bahasa Melayu klasik kita nampak bahawa laras yang digunakan adalah laras bahasa istana. Okay, laras bahasa istana yang macam beta, patik, bersiram. Okay, itu semua ialah bahasa istana. Kemudian menggunakan binaan ayat dia banyak ayat majmuk, ayat yang panjang-panjang, ayat fesif, menggunakan pangkal ayat, ayat songsang dan juga menggunakan partikel lah. Ini semua kita dapat lihat dalam ni lah. Okay, partikel, pun dan juga lah, kita dapat lihat pun. Kemudian kita dapat lihat bahawa menggunakan ayat fesif dihadap. Okay, ada pangkal ayat maka, ayat gabungan dan penghulu bendahari dan temenggung dan segala menteri dan orang besar-besar. Koma lagi, segala sida-sida duduk di balai seri. Nota bertindih. Apa koma bertindih? Maka segala anak raja-raja itu duduk di keleng-kelengkan balai kiri kanan. Koma dan ada titik, susah nak cari titik. Disebabkan oleh bahasa dia yang sangat pasif dan panjang. Ini adalah salah satu ciri
bahasa Melayu klasik. Yang sekarang ni kita tak pakai dah. Kita pakai bahasa ayat aktif kebanyakannya. Okey. Fungsi bahasa Melayu klasik, one of the function of course lingua franca, because ianya a communication language between traders and also the local, official language for the kingdom, and then sebagai bahasa penyebaran agama Islam to spread the religion, and then menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa budaya, di mana disebabkan oleh Melaka is a port or international port, maka they have a lot of people came to the Melaka, and also they exchange the knowledge also. Okay. Bahan bukti, we have batu nisan, we have batu bersurat. Okay, batu nisan ni adalah stone grave yang digunakan untuk apabila kita dah matilah. Jadi dia seorang sultan ni di Indonesia, di Pasai, dia tulis nama dia ataupun dia punya stone grave ni menggunakan bahasa Arab. Okay. Batu bersurat yang paling penting dan ada di tanah Melayu satu-satunya, we have batu bersurat Sungai Teresat, which is they found at Terengganu in 14th centuries, and actually in that batu bersurat they mention about two regulation about the Islam ni lah, Islam law, which is about auditory dan juga thief. Okay, auditory berzina dan juga thief about mencuri lah, pencuri something like that. Okay, ada bahasa Arab dan juga bahasa Sanskrit diorang campur. Jadinya ini terbukti bahawa pada abad yang ke-14 agama Islam tu dah menyebar dengan agak besar di tanah Melayu. Dua lagi batu bersurat dijumpai di Indonesia, iaitu batu bersurat Pagar Ruyung dan juga Mian Tujuh yang menggunakan tulisan Arab dan juga Sanskrit. Okay, ini adalah bahan bukti lain yang kebanyakannya anda boleh jumpa di Belanda, tak ada dekat kita. Tapi masih ada dekat kita adalah hukum kanun Melaka yang ditulis dalam huruf Jawi, dalam tulisan Jawi. Hukum kanun Pahang pun ini adalah hukum sivil yang now actually I believe you know better about law. Our constitution also actually is part of the hukum kanun Melaka dan juga Pahang lah. Surat-surat dari istana yang ditulis oleh Sultan Abdul Hayat 1 dan 2, sebenarnya surat-surat ni tak ada dengan kita, but you can go to the Leiden University, they actually check in one room sebab nak apa orang kata, nak memelihara kertas dia kan sebab dah sangat tua. Buku sastra yang kita ada, sastra pada masa dulu kita ada naskah Melayu lama seperti cerita Hang Tuah, seperti cerita Raja-Raja, quite a lot and written in Jawi. And I think it's 5 o'clock, can we have a break before we continue? I give you 5 minutes and then you take your attendance. And then I think we can finish class by 5:30. Okay. Take your attendance, and I will come back in 5 minutes. Okay, hi. Can we start? Okay. I heard that, no, I just read here. Means I cannot attend, I cannot mark your attendance, yes, because your name not yet in the system, and I cannot mark for your attendance too, because your attendance, your name not in the system yet. So tak boleh lah. So kena tunggulah sampai sistem ada nama anda. Okay. Saya type sini dulu. HS. Sorry.
Okay. Can we continue sebagai dan menjadikannya sebagai bahasa ilmu dan juga rasmi, banyak bentuk aktif berbanding bentuk pasif. Kita masih ada dua lagi tulisan iaitu Rumi dan juga Jawi, dan kita buat satu lagi badan iaitu badan ataupun orang kata apa, gabungan iaitu Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Malaysia untuk menyelaraskan ejaan dan juga maksud perkataan-perkataan tertentu di dalam tiga negara ini. Okay. Ini adalah Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka ni banyak memainkan peranan penting pada masa sekarang. Kalau anda nak buat bisnes, contohnya nak buat papan iklan, kena hantar, you can see the screen. Sorry. Okay. Okay. Bila anda dah ada bisnes dan nak hantar, nak buat untuk papan tanda ataupun papan iklan, maka anda kena pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka terlebih dahulu untuk buat, kalau anda buat papan tanda dalam bahasa Melayu, sebab mereka akan meneliti penggunaan bahasa Melayu yang betul sebelum mereka membenarkan anda untuk menggantung iklan-iklan tersebut. Okay. Kemudian bahasa Melayu moden, kita akan tengok kepada tokoh-tokoh yang banyak memainkan peranan penting untuk perkembangan or the development of the bahasa Melayu moden. Which is we have Raja Ali Haji dan juga Zainal Abidin or Zakbar. Ini sebelum merdeka. Okay, ini sebelum merdeka tokoh-tokoh ini, di mana mereka untuk bahasa Melayu kitab Salah Sila dan kitab pengetahuan bahasa untuk Raja Ali Haji sangat terkenal, dan juga untuk Zakbar, ini adalah buku-buku yang diguna pakai semasa di maktab perguruan. Dia ada Berita Bahasa Melayu, ini sangat tebal bukunya, Rahsia Ejaan Jawi, Daftar Ejaan Melayu dan juga Ilmu Mengarang Melayu. Sangat diguna pakai, dan kalau awak tengok buku-buku yang sebelum Pasca Merdeka ni, ejaan dia sebenarnya agak sedikit berbeza daripada apa yang kita belajar sekarang. Apa yang kita faham sekarang, ini sedikit berbeza ejaannya. Okay, sebab itulah kita ada ejaan Pasca Merdeka dan juga sebelum Merdeka. Dan ini adalah tokoh-tokoh bahasa Melayu moden yang kita ada sekarang, iaitu Profesor Emeritus Datuk Nik Safiah Karim dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar, di mana buku Tata Bahasa Dewan inilah yang diguna pakai untuk kita di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga universiti. Dan ada satu lagi Nahwu Melayu Mutakhir ni kita tak guna sangatlah. Kita banyak menggunakan buku ini. Ini adalah buku Tata Bahasa Dewan. Kalau nak menggunakan tata bahasa dengan betul, sila rujuk buku ini. Okay? Any question? So jadi dah faham dah bahawa jenis-jenis bahasa Melayu kita ada 3 jenis, iaitu bahasa Melayu moden, klasik dan juga kuno. Dan bahasa-bahasa ni sebenarnya dia terikat dengan timeline ataupun terikat dengan abad-abad yang tertentu lah. Kita tengok bahasa-bahasa lain pun sama juga, mengikut abad-abad yang tertentu barulah kita boleh mengalami perkembangan bahasa. Okay? Any question before we move to our Kahoot session? Tak ada Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Okay, you can go to kahoot.it. So we can play a game for the sejarah bahasa Melayu.
kahoot.it, nombor PIN 320929. Okay, kita ada 13 orang. Okay, Bosco. Banana hammock. Okay, Aisyah. Small. Tak ada SS. A, N, H, C. Okay, kita ada Queen, Jessie. Dr. Gecko, 66. Okay, ada lagi? Y. Okay, banyaknya persoalan. U, H, Y. Okay, 69. Y, 69. Wondering. Okay. Can I start? Can I start? Okay, so diam tanda setuju. Okay, I will start now. Okay, sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu bahasa Melayu apa? Kuno kah, purba kah, klasik kah, moden kah? Betul. Kita ada bahasa Melayu kuno, klasik dan juga moden. Kita tak ada bahasa Melayu purba. Okay. Next. Okay, we have TB. Okay, second question. Kita ada 8 soalan sahaja. Okay, manakah antara berikut merupakan tempat penemuan batu bersurat kurun ke-7? Which batu bersurat they found in the 7th century? You can pick more than one answer. Okay, you can pick more than one answer. Pulau Pangkor, Jambi, Mahajapahit, Palembang. Correct. Pulau Pangkor tak jumpa sayang. We don't have any batu bersurat at Pulau Pangkor. Pulau Pangkor you know where, right? And in Malaysia, right? Okay, Pulau Pangkor. In Pahang, in Perak. Okay, we have Jessie. Okay, next. Third question. Bahasa-bahasa ini menepati rumpun bahasa. We have bahasa Cina, Burma, bahasa Siam, Austria, Austronesia, Austroasia, Tibet, Cina. Bahasa Cina, ingat nak? It fall under which rumpun? Bahasa Cina, tentulah Tibet, Cina. Okay. Next. In the first place, Jessie again. Okay, fourth question. Kumpulan Melayu ini ialah ada penyata. Okay, berdasarkan hipotesis tempat asal orang Melayu yang sampai ke Nusantara pada 1500 tahun sebelum Masihi. That Malay people who came 1500 before century. Which one? Jawa, Proto, Dutro, Minang. Which one? The answer is Melayu Dutro. Jawa, kan kita belajar dua Melayu tadi. Melayu Proto, it came 2500 before century, and then we have Melayu Dutro who came 1500 before century. Okay, first place, Regulus. Next, question 5.
Bahasa Melayu yang termasuk dalam kumpulan, dalam rumpun bahasa Austronesia adalah daripada keluarga. Keluarga tau. Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga apa? Ya betul, Nusantara, keluarga. Ingat dia punya filium, kita ada rumpun, kita ada keluarga dan juga kita ada subkeluarga. Kita ada 4 generation. Okay, Aisyah. Okay, good. Keep it up. Next question. Antara yang berikut, pilih tulisan yang digunakan pada abad yang ke-7. Boleh pilih daripada satu jawapan. Jawikah, Palawakah, Nagirikah, Rencongkah? Mana satu? Jawapan dia Pallava dan juga Rencong. Nagiri pada abad yang ke-9. Jawi pada abad yang ke-13 sayang. Abad yang ke-13. Okay. Second last question. Okay, we have Regulus in the first place again. Okay. 7 question. Manakah batu surat yang ditulis dalam tulisan Nagiri? Batu bersurat yang mana? Gandasuli ke Kota Kapur? Gandasuli ke Kota Kapur? Okay, the answer is Gandasuli. Kota Kapur menggunakan tulisan Pallava. Okay, lepas ni ingatnya lah. Okay, first LS. Okay, last question. Perkataan Moloyo pertama kali diguna pakai untuk pada abad yang ke-7 merujuk kepada pada abad yang ke-7. Alah, saya silap. Saya letak Kota Melaka juga. Jawapan dia adalah kerajaan di Jambi. Sebab dia kata kat sini pada abad yang ke-7. Because perkataan Moloyo yang pertama kali diguna pakai oleh siapa? Laksmana Cheng Ho yang merujuk kepada kerajaan di Jambi. Kerajaan Melaka bermula pada tahun abad yang ke-13. Okay? Okay. Kita tengok siapa yang menang. Okay, tempat ketiga Dio. Okay, Tania. Tempat kedua kita ada Lee. Dan tempat pertama kita ada AC. Okay, thank you so much. Runner up kita ada Aisyah dan juga LS. Okay, thank you so much for playing the game for today. So I really hope from the game actually you can remember something and also learn something. Okay? Any question before we dismiss? Any question? So far okay? Okay, senyap tanda setuju. Tanda ya, tak ada apa-apa. All good. Thank you so much. Okay, what should we show you next week? Okay. I don't expect that you show me anything, but I really hope that by next week you already have your own group. Okay, I will ask again next week. Either you already have a group or not, because please remember this is short semester. So the submission is going to be on week 5. So you only have like 4 weeks to go to do analysis Japan and 5 weeks to go for magazine. Okay, so next week, please make sure you already have your group. Your grouping is settled. I really hope that. What else? And then we will continue polisi dasar-dasar dalam bahasa Melayu, and if we can go through also the laras dan juga variasi bahasa. See lah how. Okay, thank you so much. Bye-bye everyone.